Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang beberapa adab di antara murid dan juga guru, dan juga beberapa perkara yang perlu kita jaga tatkala mana dalam kita belajar. Kerana bila kita belajar ini kita perlu kepada keberkatan, kita perlu kepada kerahmatan Allah. Kita tahu bahawa kita belajar ini supaya ilmu yang kita dapat ini ilmu yang diberkati. Ada satu ilmu yang kita belajar dia menyebabkan hilangnya berkat, yang disebut dengan ilmu yang haram kita belajar, ataupun kita hilang berkat tatkala mana kita hilang adab. Bila kita hilang berkat, kerana apa dia kita tak dapat berkat ni? Kerana kita hilang adab. Adab kita yang kita tak jaga di antara kita dan guru kita. Dalam kita belajar, maka kita kena ajar diri kita dan didik diri kita. Kita menerima ilmu daripada seseorang, kemudian apabila kita dapat ilmu daripada seseorang ini, kita kena ada adab dengan kita, dengan guru yang kita belajar ini, supaya ilmu kita ini diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Para hadirin sekalian, sebagaimana yang kita tahu bahawa orang Melayu kita biasa sebut bagaikan mencurah air di atas daun keladi. Maksudnya ada benda yang kita bagi pada seorang tapi tak masuk dan melekat pada diri seseorang ini. Punca apa dia tak melekatnya? Kerana kita kehilang adab. Bila kita hilang adab, maknanya ilmu tu tak melekat pada diri kita. Nak suruh ilmu ni melekat pada diri kita, maka kita kena ada adab. Adab dalam kita belajar, supaya selain daripada berkat, selain daripada dia melekat dalam jiwa kita, maka adab-adab ini kita mesti susun dalam diri kita supaya kita dekat dengan Allah. Ana sebut dalam sebelum daripada ini, kita belajar ini kerana Allah yang pertama. Yang keduanya, kita kena tahu bahawa ilmu itu mesti diberkati. Yang ketiganya, ilmu yang kita belajar ni biar melekat pada diri kita. Yang keempatnya, ilmu yang kita belajar ini dia boleh memberi pertolongan pada kita saat mana kita memerlukan, saat mana kita genting dalam hidup kita. Bila kita genting dalam hidup kita ni, waktu mana dekat nak mati, genting. Masa yang saat yang genting pada diri kita. Bila lagi genting pada diri kitanya, saat mana kita berada di alam barzah, kita memerlukan kekuatan. Kekuatan apa dia yang kita perlu? Kekuatan ilmu. Kekuatan apa lagi yang kita perlu? Kekuatan amal dalam ilmu yang kita belajar. Maksudnya ilmu yang baik ini, ilmu yang boleh memberi pertolongan pada kita di saat mana kita berada dalam keadaan genting pada diri kita tersebut. Yang kelimanya, kenapa kita belajar, kenapa kita nak sangat ilmu yang diberkati tadi, nak suruh yang namakan dengan ilmu kita ni, semakin lama kita belajar, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita belajar semakin jauh tidak. Tetapi dengan kita belajar ini, dia mendekatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Hari ini kita sambung lagi dalam tugas yang ketiga dalam kita belajar ini. Tatkala mana kita belajar, ni adab yang ketiga. Jangan sekali-kali pun pelajar itu belagak, congkak, bongkak dan juga sombong di hadapan sesiapa pun. Ini di antara adab. Dalam kita belajar, jangan ada di kalangan kita rasa sombong dengan ilmu yang ada. Sombong dengan ilmu yang ada ni yang menyebabkan kerosakan dan kehancuran terhadap ilmu yang kita dapat. Suatu ulama-ulama, waktu mana dia menulis, para hadirin sekalian perhati, hujung daripada tulisan yang mereka tulis wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah yang tahu kebenarannya. Bahkan
Di kalangan mereka sekalipun, kalau mereka belajar sekalipun, mereka menunjukkan tawaduk. Dengan belajar ni, jangan kita rasa sombong dengan ilmu yang Allah bagi pada diri kita, khususnya di pandangan gurunya, terutama di hadapan guru dia. Di hadapan guru ni kita diajar supaya kita jaga. Jangan pula seakan-akan memberikan perintah sesuatu pada guru. Jangan. Kita belajar ni, jangan seolah-olah kita ada satu arahan pada guru, nak buat macam ni, buat macam ni. Jangan. Mengajar benda yang ni, kemudian yang ni jangan mengajar, yang ni saja yang boleh diajar. Jangan kita mengajar guru kita. Jangan. Benda yang kita belajar tu, kita terima saja apa yang disebut, apa yang diajar pada diri kita. Dengan ilmu yang kita dapat ini, dia akan membawa diri kita ni semakin dekat dengan Allah. Tetapi hendaklah menundukkan diri dan menyerahkan seluruh urusan padanya, sekalipun mengenai urusan yang mungkin terperinci. Bahkan dalam kita belajar ni, jangan mengajar guru kita. Jangan ajar guru kita ni macam mana nak mengajar cara yang betul. Kadang-kadang kan ada orang yang dia datang, dia ajar guru dia, macam ni. Dia pula yang jadi macam nak jadi guru pada guru tersebut. Yang ni pun satu penyakit juga. Kadang-kadang benda-benda demikian kena ni dipanggil hilang adab di antara murid dengan guru. Dia panggil demikian. Ana pernah satu masjid dia hantar surat pada ana. Satu masjid hantar surat. Dia lepas pada ana mengajar kitab tasawuf. Lepas pada mengajar tu, setiausaha masjid itu bagi surat. Ustaz, ada beberapa perkara yang kita orang nak suruh Ustaz faham sikit dia tu. Ana pun kata terima kasih dah. Ana pun ambil surat tersebut. Ambil surat tu, balik buka, dia ajar macam mana teknik mengajar. Sebelum Ustaz datang mengajar, dia kata Ustaz kena buat perincian dahulu. Sebelum datang mengajar. Kemudian Ustaz kena ada alat bantu mengajar, dia sebut. Kalau boleh kena ada, dia sebutlah beberapa, 5 perkara ke 6 perkara tu. Ana tengok surat tersebut, ana geleng kepala. Hilang adab dia panggil. Ada masjid dia kata, lepas pada tu dia kata kalau ustaz tak perform, ustaz akan dibuang bila-bila masa. Sedap pula tu. Bila ustaz ni tak cukup sempurna dengan syarat-syarat yang kita perlu, maka kita akan ambil tindakan. Di antaranya, kita akan memberhentikan pengajian ustaz. Bagi RM50 je tu. Kadang-kadang nak ajar guru, mengajar guru, belajar ilmu tasawuf, tapi mengajar cikgu, mengajar guru bagaimana cara nak mengajar. Yang ni di antara hilang adab. Anak kata kalau begitu tak payah mengajarlah. Orang yang sukar nak diajar, orang yang suka nak diajar, kemudian dia mengajar kita pula. Dia suruh siap dengan slide. Kalau boleh ustaz sediakan alat slide. Nak mengajar kuliah maghrib, di antara maghrib dengan isyak. Boleh setiausaha masjid tersebut tulis surat pada guru-guru ni macam mana teknik mengajar. Suara mesti lantang dia sebut. Dalam ana lupa dah. Ada surat tu, ana simpan lagi surat tersebut. Simpan nak suruh jadi kenangan. Ni di antara di antara anak-anak murid yang kurang ajar dia panggil. Sekalipun mengenai urusan yang mungkin terperinci, ia dengan terus-menerus mendengarkan dengan tekun apa yang dinasihati oleh guru mereka. Dia terus-menerus mendengar yang dinasihati oleh guru, sebagaimana seorang pesakit yang bodoh mendengarnya. Sebagaimana seorang pesakit, katanya tuan kitab kita ni, sakit kalaulah doktor bagi tahu apa saja, dia dengar, dia berhenti terus, dia ikut terus. Kita perhatikan orang hisap rokok. Waktu mana doktor kata berhentilah hisap rokok, kerana jantung dah rosak dah, berhenti terus dia. Kenapa dia berhenti? Kerana nak sebutnya dia dengar nasihat doktor tersebut. Dia tahu dah, doktor bagi tahu dah, doktor sebut begini yang menyebabkan kerosakan pada badan. Dia pun berhenti. Bila dah terbaring dalam hospital ni, dalam ward tu, dah terbaring dah, dia ikut terus apa yang disebut oleh doktor ni. Padahal sebelum daripada ni, lama dah orang membebel pada dia. Berhentilah hisap rokok, tak berhenti. Sampai bila dia berhenti, doktor sebut berhentilah, bahaya dah, baru dia berhenti.
Orang lain semua nasihat tak dengar. Orang lain bagi tahu tak dengar. Tapi apabila doktor bagi tahu, berhenti terus dia. Tunduk dan patuh serta melaksanakan apa sahaja yang dikendaki oleh doktor yang kasih sayang pada pesakitnya itu sendiri. Doktor yang ditunjuk bagaimana dia sayang pada pesakit dia, lalu dalam keadaan demikian dia pun ikut apa yang diajar oleh doktor ini sendiri. Namun amat tinggi ilmu pengetahuannya dalam hal kedoktoran itu sendiri. Kerana dia tahu doktor ni dia lebih arif daripada di kita. Kadang-kadang doktor sebut, doktor kata tak ada dah, nak bagi ubat pun tak boleh dah. Penyakit ni kena bedah aja. Kalau dah bedah, barulah boleh sembuh penyakit ni. Maka nak tak nak dia pun sign. Kita pun sanggup sign terus. Kenapa? Kerana kita jahil terhadap tersebut. Macam penyakit yang Dr. Wan Hasna bagi tahu, kanser kan. Kadang-kadang berapa ramai orang yang dah dia terdesak dah, dia sign dia kemo je dah. Kemo pun kemo lah, nak buat macam mana disebut demikian. Dia pun sign untuk nak kena kemo ni. Lalu lepas pada kemo tersebut, datang lagi penyakit yang lain, datang lagi penyakit yang lain. Akhirnya duit habis, tuan pun mati. Tuan pun mati. Kenapa? Kerana dengan cara yang kerana kita tak tahu. Dah kita terdesak, kadang-kadang orang yang terdesak dia akan ikut je. Ada demikian yang berlaku. Macam ada seorang hamba Allah kan, anda pernah cerita. Apabila dia terdesak, mak dia sakit. Dia ni lawyer, orang yang profesional. Mak dia dah membesar perut mak dia ni membesar. Lalu dia panggil Tok Bomoh. Tok Bomoh kata kalau nak sembuh penyakit ni, kena cari kepala babi tunggal. Dia sanggup cari kepala babi tunggal. Ana diberitahu lepas pada Ana berjumpa dengan dia, dia kata dia beli kepala babi tunggal tu kat Raub Pahang. Dia kata dia cari ni, dapat satu kepala tu berapa? RM10,000. Ana kata beli ke? Beli. Bayar pada Tok Bomoh ni. Bayar pada tersebut. Kemudian lepas pada tu datang tanamkan kepala babi tunggal tu depan tangga rumah. Dia buat benda-benda yang demikian. Orang yang jahil, apabila jahil, dia sanggup buat apa saja demi kebaikan untuk diri dia. Kita dengan guru ni kena lebih daripada orang tu yang jahil tu. Dalam kita belajar, apa saja guru sebut, buatlah. Kadang-kadang benda tersebut kita rasa tak logik. Tapi kadang-kadang kita fikir tak logik pada diri kita. Ada hikmah di sebalik itu yang sedang diajar oleh guru kita untuk kita dapat perkara demikian. Macam kita belajar yang berlaku pada Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS itu sendiri. Nabi Musa AS dalam surah Al-Kahfi kan cerita benda demikian. Apabila Nabi Musa ni dia mengaku bahawa dia ni cerdik. Lalu Allah tegur Nabi Musa, jangan sombong Musa. Ada lagi yang lebih cerdik daripada kamu. Siapa yang cerdik pada aku ni? Ada hujung negeri ni, ada seorang Nabi namanya Khidir. Nabi Khidir ini sendiri dia lebih alim pada kamu. Lalu Nabi Musa rasa bahawa ada orang yang cerdik pada dia. Dia pun pergi cari, nak belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir, dia tengok Nabi Musa, dia kata balik dia kata, kau ni jenis orang tak sabar ni, dia kata. Kamu tak boleh belajar dengan aku. Kata cuba dulu. Belum cuba belum tahu, kata Nabi Musa. Belum cuba belum tahu. Lalu Nabi Khidir AS ajar pada Nabi Musa melalui perjalanan hidup dia. Jalan, tengok apa dia, naik atas kapal, tebuk kapal, tenggelamkan kapal itu. Nabi Musa marah. Dia kata, kenapa kamu tebuk kapal ni? Jalan lagi. Kemudian tengok budak kecil yang sedang main, panggil budak tu dekat sikit, patahkan tengkuk. Nabi Musa marah. Apa ni? Dah nak tebuk kapal, kemudian lepas pada tu patah tengkuk pula. Lepas pada patah tengkuk, jalan lagi sampai berjumpa dengan satu rumah yang condong, yang dah nak runtuh. Nabi Khidir pergi tolak, runtuh terus rumah tersebut. 3 kali sampai 3 kali cerita yang masyhur yang dicerita dalam Al-Quran ni. Kemudian lepas pada tu kata Nabi Khidir, Nabi Musa ni tak tahan dah. Nabi Khidir kata pada dia, mulai daripada hari ni kamu tak boleh ikut aku dah. Kerana apa dia? Kerana kamu ni jenis tak sabar. Tapi aku akan cerita balik apa benda yang berlaku dalam peristiwa ini. Cerita balik, cerita yang tentang kapal kerana nak serang. Bila tebuk saja, tenggelam saja. Boleh lepas pada ini, orang boleh ambil balik kapal ini, kemudian tampung je. Ia menyebabkan kapal ni boleh selamat. Budak ni kalau besar,
Kenapa dibunuhnya? Dipatah tengkuk ni? Kerana budak ni ada potensi nak jadi mak rempit kalau besar, senang ceritanya. Ada potensi nak jadi jahat, ada potensi nak jadi buruk perangai dia, akhlak dia ni. Lalu macam mana cara dia? Matikan awal-awal. Sebab mak ayah dia ni orang yang alim, matikan awal-awal. Bimbang budak ni nak jadi perampak, nak jadi pembunuh dan sebagainya, lebih baik dibunuhkan awal-awal budak ini sendiri. Tapi jangan pula lepas pada ni kita boleh tengok budak nakal-nakal, kita pula patah tengkuk budak ni. Orang tanya kenapa patah tengkuk ni? Bimbang besar nanti jadi nakal, jahat lagi disebut. Jangan, ni Nabi, cerita Nabi. Kemudian lepas itu, kenapa tolak rumah ni? Kerana di bawah rumah tu adanya harta karun, harta peninggalan arwah ayah dia. Arwah rumah ni rumah anak yatim piatu. Kalau tak tolak, tak tahu harta ni kat mana. Nak tak nak, maka kena tolak dulu, barulah berjumpa dengan harta ini sendiri. Cerita benda demikian. Ni kan apa dia? Kebodohan kita berbanding daripada guru yang lebih tahu daripada diri kita ni sendiri. Sayogia pelajar itu merendahkan diri pada gurunya serta harus lalu mencari pahala. Sifat seorang pelajar, dia kena merendah diri dengan guru dia, kena cari pahala sepanjang masa. Kita baca dalam hadis Rasulullah cerita tentang bagaimana sahabat menjadi murid pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menjadi murid pada Rasulullah tidur dengan Rasulullah. Tidur dengan Rasulullah. Nampak Rasulullah nak bangun, dia bangun awal. Dia bangun awal, dia dah sedia dah cerek dah. Sedia cerek tu, cerek air ni. Rasulullah dah bangun saja, dia pun tuangkan air pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah ambil wudu. Siap je Rasulullah ambil wudu, Rasulullah datang dekat dia. Salni, Rasulullah kata, mintalah, pohonlah pada aku benda apa yang kamu nak minta. Kamu ni sampai mengikut aku ni begini sekali ni. Rasulullah kata, kamu minta dengan aku. Dengan aku apa yang kamu nak minta? Lalu sahabat ni sebut apa dia? Urafiquka fil jannah. Ya Rasulullah, aku tak ada doa, aku tak ada minta apa-apa dalam hidup aku ni, kecuali aku nak minta pada kamu ya Rasulullah, biar aku boleh teman pada kamu berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Biar aku boleh teman kamu sampai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tolong aku, bantu aku supaya kamu ni boleh teman aku dalam syurga. Lisan kamu, lidah kamu jangan terhenti daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah sepanjang masa dalam hidup. Bila ingat pada Allah sepanjang masa dalam hidup, yang menyebabkan kamu boleh menjadi teman pada aku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Tengok cara bagaimana mereka mencari pahala, kerelaan dan kemuliaan kerana suka berkhidmat pada gurunya. Khidmat pada guru ni terpulanglah. Maksudnya kita dengan guru kita ni kena jadi macam orang zaman-zaman dahulu. Senang cerita, orang zaman dahulu bagaimana mereka menghargai guru. Hargai guru sungguh-sungguh. Orang yang jadi cikgu tu, anda cerita banyak kali kan, siapa yang jadi cikgu zaman dahulu memang dimuliakan sungguh. Zaman-zaman dahulu lah. Zaman sekarang ni banyak surat saman je sampai cikgu ya. Zaman dahulu, siapa yang jadi guru semua dimulia. Dalam bonek kereta tu, cikgu yang jadi cikgu ni, dalam bonek kereta tu penuh dengan kelapa. Buah kelapa je, bukan bagi yang lain pun. Kadang-kadang cikgu diberi ayam, cikgu diberi apa dia, durian. Dalam bonek kereta cikgu tu penuh dengan apa dia, tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang kampung ni nak bagi pada guru. Maknanya khidmatnya mereka pada guru ni sendiri. Dalam sebuah hadis ada peristiwa sebagaimana berikut. Qala Sya'biyun صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خلي عنه يا ابن عم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال hakadha umirna an naf'ala bi ahlil bait nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang cantik juga yang berlaku. Peristiwa dua orang alim yang berjumpa ni. Qala Sya'bi, cerita Sya'bi. Sya'bi dia cerita, salla Zaid bin Sabit ala janazah. Satu ketika Zaid bin Sabit ni dia semayang jenazah. Dia pergi, ada orang meninggal dunia, dia mengimamkan semayang jenazah. Zaid bin Sabit ni siapa dia?
Zaid bin Sabit ini di antara pengumpul Al-Quran. Orang yang pengumpul Al-Quran ni di zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman suruh Zaid bin Sabit kumpulkan Quran. Kenapa dia? Kerana ramai sangat orang yang gugur syahid. Orang mati syahid, orang yang hufaz menghafal Quran mati syahid. Nak tak nak panggil Zaid bin Sabit ni di antara orang yang akalan dia kuat, kemudian ingatan dia kuat. Dan Quran yang ada pada kita pada hari ini ni hasil daripada yang dikumpul oleh Zaid bin Sabit ini sendiri. Zaid bin Sabit ini dianya semayang jenazah. Bila siap semayang jenazah, faqurribat ilaihi baghlatuhu liyarkabaha. Lalu katanya Sya'bi dia tersebut, lepas pada siap saja semayang jenazah, lalu didatangkan pada dia bagal ataupun kaldai untuk dia naik atas kaldai tersebut. Dah selesai semayang, selesai saja semayang ni, nak naik saja. Bila nak naik di atas kaldai ini, kemudian faqala Zaid faja'a Ibnu Abbas, lalu datang Abdullah bin Abbas ni fa akhadha bi rakabihi, lalu dalam keadaan demikian diambilnya tempat pemijak ini. Abdullah bin Abbas dia tengok Zaid bin Sabit nak naik atas kaldai ni, dia ambil tempat pemijak tu, dia letakkan tempat pemijak tersebut. Maknanya dia pegang. Ada setengah riwayat kata dia hulur tangan nak suruh apa dia, Zaid bin Sabit itu pijak atas tangan dia pun boleh tolak. Maknanya untuk dijadikan tempat naik di atas kaldai ini sendiri. Ada satu riwayat kata dia hulur lutut dia, maknanya dia duduk, dia hulur lutut, nak suruh pijak atas lutut dia, baru naik di atas kaldai tersebut. Kemudian Zaid bin Sabit ni, apabila dia nampak saja demikian, dia kata, khalli anhu ya ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, jangan buat macam tu. Dia kata, wahai sepupu Rasulullah, jangan ibnu ammi, jangan kamu buat macam ni. Wahai sepupu Rasulullah, kamu jangan buat macam ni, biarkan aku naik saja, kamu jangan datang. Katanya Zaid bin Sabit, dia tegur kepada apa dia? Dia tegur kepada yang disebut Abdullah bin Abbas ini sendiri. Faqala Ibnu Abbas dia ajar apa dia? Dia kata, hakadha umirna an naf'ala bil ulama wal kubara. Inilah yang diajar oleh kami diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah memuliakan ulama dan juga pemimpin-pemimpin. Mana-mana ulama dan juga pemimpin yang saleh, inilah kami diajar bagaimana cara untuk memuliakan mereka. Siapa yang ajar kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar pada kami ni, kalaulah ada ulama, kami muliakan demikian. Zaid bin Sabit ni orang yang alim. Oleh kerana kealiman dia, maka dalam keadaan demikian Ibnu Ammi Rasulullah ni, yang disebut dengan anak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri, dia anak saudara pula, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sendirinya, lalu dia hulurkan telapak kaki tadi dengan cara untuk memuliakan, yang dinamakan dengan memuliakan yang disebut dengan Zaid bin Sabit ini sendiri. Faqabbala Zaidun bin Sabit yadah. Zaid bin Sabit ni apabila tengok saja demikian, dia pun terus pergi dekat dengan Ibn Abbas tadi. Dia pegang tangan Ibn Abbas, dia cium tangan Ibn Abbas. Wa qala, lalu dia kata apa dia? Hakadha umirna an naf'ala bi ahli al-bait nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami datang dan kami memuliakan, kami diajar oleh Rasulullah untuk memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait dipanggil demikian. Tengok dua cara, dua adab ulama-ulama. Di antara ulama memuliakan di antara satu sama lain. Seorang ada ilmu, seorang lagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua dimuliakan. Ulama dengan ulama, jangan saling mempelekeh, jangan. Orang alim sama orang alim, jangan saling kata mengata, jangan. Orang alim dengan orang alim diajar supaya apa dia? Memuliakan di antara satu sama lain. Manakala kita yang belajar pula, memuliakan guru kita. Jangan kita hodohkan dia, jangan kita rosakkan nama guru kita, ataupun kita hodohkan dengan peribadi kita di hadapan guru-guru kita ni sendiri. Yang cara dia boleh pergi cium.
cium tangan dengan tujuan apa dia? Memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita ni kan ada keluarga Said, ada keluarga Syarifah. Kadang-kadang keluarga Said dan Syarifah ni, kalau kita tanya kenapa tak kahwin lagi, umur 34 dah tak kahwin lagi, umur 37 tak berjumpa keturunan, tak berjumpa Said, tak berjumpa dengan Syarifah. Syarifah tak berjumpa, kenapa? Nak jaga keturunan. Kenapa? Nak jaga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada juga yang demikian. Anda sendiri berpandangan, kalau kita nak jaga keturunan Rasulullah, kita kena kembangkan lagi keluarga Rasulullah. Kembangkan lagi keluarga Rasulullah. Macam mana nak kembangkan lagi keluarga Rasulullah? Kahwinlah dengan siapa saja yang masuk meminang dengan kita ni, terima saja. Nak suruh apa dia? Biar ramai sikit orang nak suruh jadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni marah ni, Said dengan Syarifah tak kena kahwin. Kadang-kadang yang berjumpa dengan Ana tu, ada seorang budak dia berjumpa dengan Ana, dia kata, "Ustaz, saya tak boleh kahwin, Ustaz." "Kenapa tak boleh kahwin?" "Tak berjumpa Syarifah," dia kata. Ustaz tak ada kekenalan Syarifah." Ana kata, kalau nak kenal macam mana kita seorang lelaki? Nak kenal macam mana? Kalau kenal tak kena gaya Ana dulu, tak kena gaya dapatnya. Nak sebut gambaran apa dia? Gambaran yang dalam keadaan macam ni, ni kata, "Anta kena cari sendirilah. Ni nak cari sampai dia umur dah lewat dah, tak kahwin lagi. Tak kahwin, nak jaga Said dengan Syarifah ni nak kata. Sepatutnya anda tanya kenapa? Nak jaga keturunan Rasulullah. Bagus dah nak jaga keturunan Rasulullah. Kalau betul nak jaga keturunan Rasulullah, kahwinlah dengan siapa saja. Biar ramai lagi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Hasan kahwin. Hasan ni anak Rasulullah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dia cari keturunan Rasulullah nak kahwin? Tak. Sayyidina Hasan dia kahwin dengan siapa dia? Dia kahwin dengan orang kebanyakan dengan tujuan apa dia? Dengan orang ramai ni, dengan tujuan mengembangkan lagi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga yang tu. Yang macam ni tak jaga. Guru kita tak jaga. Tapi yang namakan dengan apa dia? Jaga yang disebut dengan yang disebut keturunan Rasulullah kita jaga. Guru kita tak jaga. Hilang adab dipanggil demikian. Oleh kerana itu tidak patut sama sekali jikalau penuntut ilmu itu berlagak takbur pada gurunya. Penuntut ilmu jangan takbur. Orang yang belajar dengan guru, dia kena tawaduk dalam dia belajar ini sendiri. Jangan takbur dengan guru dia. Dia kena letakkan guru dia ni kemuliaan yang ada pada guru dia. Siapa-siapa yang belajar dia kena ajar demikian. Barang siapa yang menyombongkan diri pada gurunya, padahal ia masih memerlukan ilmu pengetahuannya dan mau memperolehi faedah dan kemanfaatan daripada gurunya itu, tiada lain pelajar tersebut adalah termasuk golongan manusia yang buruk budi pekertinya. Sombong ni kadang-kadang macam mana? Dia sebut macam ni je. Alah ustaz tu mengajar, gitu je boleh mengajar dia sebut. Alah ustazah tu mengajar benda yang lekeh je. Kita kalau dia tak mengajar pun kita boleh mengajar, dia sebut demikian. Sombong dengan ilmu jangan sombong dengan guru kita, jangan. Dalam kita belajar ni jaga budi pekerti kita. Jangan burukkan guru kita, jangan. Di antara satu sama lain. Jangan bandingkan di antara guru ni dengan guru ni, jangan. Jangan ajar pada kita. Kita sebut, ustaz ni kalau dia bercakap gini. Ustaz ni kalau dia bercakap macam ni. Jangan banding. Kenapa? Kamu nak banding tu kamu siapa? Kita nak banding tu kita siapa? Nak bandingkan di antara guru ni. Setiap orang ni dia ada kelebihan tersendiri. Ana ada bidang ana. Guru ni ada bidang guru ni. Dia ada guru-guru tersendiri. Jangan membandingkan di antara satu sama lain. Nak bandingkan guru apa dia? Guru Quran dengan guru pendidikan jasmani. Memang beza lah. Memang beza terus. Guru pendidikan jasmani lain, guru Quran lain. Jangan bandingkan. Kenapa? Kalau kamu bandingkan, menimbulkan kesombongan pada diri kamu. Setiap orang dia ada kelebihan tersendiri yang kita kena tumpang ilmu daripada mereka. Kemudian kalau kita buat juga demikian, kita di kalangan orang yang buruk budi pekertinya, tersohor kebodohannya. Maknanya apa dia? Kalau kita sombong juga, menunjukkan kita ni memang di antara orang yang bodoh dan sebenarnya adalah manusia yang amat kurang akal fikirannya.
Siapa yang belajar, adab dalam belajar. Bukankah ilmu itu penyebab dari keselamatan dan kebahagiaan dirinya? Tidakkah ilmu yang kita dapat ini menyebabkan kita selamat daripada neraka Allah, dan juga menjadikan kebahagiaan dalam hidup kita? Kebahagiaan apa dia? Membawakan diri kita ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari tempat pelarian daripada kejaran seekor binatang buas, ia akan memangsakan, maka ia tidak perlu membeda-bedakan pada siapa yang menunjuk ke arah mana ia harus berlari, baik menunjukkan itu orang yang masyhur kepandaiannya ataupun orang yang tolol dalam kehidupannya. Nak ajar pada diri kita bagaimana? Kalau sekiranya kita ni nak selamat, kadang-kadang kita dikejar oleh binatang buas. Dalam keadaan kita dikejar oleh binatang buas ni, ada orang tunjuk jalan selamat. Tidakkah kita tidak membeza-bezakan orang semua? Siapa yang tunjuk benda yang selamat pada kita, kita akan pergi dan menyelamatkan diri kita. Kalau kita membeza-bezakan, di waktu ini kita menunjukkan ketololan pada diri kita ni sendiri. Hikmah kebijaksanaan juga dapat diertikan ilmu pengetahuan itu adalah benda yang hilang bagi seorang mukmin. Cerdik ni berbeza-beza. Hikmah ni satu benda yang hilang di kalangan orang mukmin. Kebijaksanaan, kecerdikan ini sudah hilang daripada orang mukmin. Hilang maksudnya apa dia? Orang mukmin dah lama dah hilang ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak. Ilmu pengetahuan yang banyak ni berada pada berbeza-beza pada seorang. Oleh kerana ada berbeza-beza pada seorang, siapa yang berjumpa dengan seorang guru, dia berjumpa dengan guru ni, dia boleh mengajar dalam bab ini, kita ambil ilmu daripada dia. Ambil ilmu dia. Faman wajadaha faqad akhadha bihazzin wafir. Rasulullah SAW sebut, siapa yang berjumpa dengan satu ilmu, dia ambillah sebanyak mungkin ilmu yang didapat ini sendiri. Allah nak biasa buat contoh apa dia? Ilmu buat sambal je senang cerita. Ilmu buat sambal ni tak sama orang. Boleh buat ilmu. Buat sambal tu rasa berbeza-beza. Cuba parahan sekarang tengok. Ambil sambal. Sambal yang boleh buat tu, asal ada je. Guna lada je. Ada orang masuk cuka. Ada orang tak masuk cuka. Ada orang guna garam je. Ada orang tak guna garam. Ada orang guna limau nipis je. Nak buat sambal, ilmu buat sambal pun beza-beza dah orang. Ini kan ilmu yang namakan dengan ilmu agama. Nak buat sambal tu pun berbeza-beza dah. Ini kan buat ilmu agama. Ilmu agama ni beza-beza. Ada orang ni alim dalam bab ni, ada orang ni alim dalam bab ni. Maka kita diajar supaya apa dia? Siapa yang kita berjumpa guru kita, ambil ilmu daripada dia. Ambil sebanyak mungkin ilmu yang kita dapat daripada mereka ni sendiri. Itu adalah benda yang hilang bagi seorang mukmin. Maka ambillah di mana saja ia bertemu dengannya. Siapa yang dapat satu ilmu, dia dapat ilmu daripada seorang so, ambil. Tak kira ilmu yang bawa manfaat dalam hidup kita. Ana buat contoh apa dia? Ilmu faraid. Ilmu faraid ni tak semua orang boleh. Tak semua. Ada orang yang dia dapat, ada orang yang tak dapat. Ilmu tafsir mimpi misal contohnya. Tafsir mimpi ni orang-orang tertentu je dapat. Tak semua orang boleh tafsir ilmu mimpi. Ilmu apa dia? Perubatan Islam. Ilmu perubatan Islam, tak semua orang tahu tentang ilmu perubatan Islam. Tidak semua ustaz-ustaz ni, ustazah ni, dia tahu ilmu perubatan Islam. Ada orang yang Allah bagi, ada orang yang Allah tak bagi. Ilmu apa dia? Ilmu dalam hidup kita ni banyak lagi ilmu-ilmu lain. Ilmu tentang alam barzah. Tak semua ustaz-ustaz boleh mengajar ilmu tentang alam barzah. Ada ustaz yang boleh mengajar ilmu tentang fiqh. Tak semua orang yang alim tentang fiqh. Ada orang yang tahu, ada orang yang tak tahu tentang ilmu fiqh. Maknanya apa dia? Berbeza-beza keadaan pada seorang ni sendiri. Satu orang yang nak jadi mufti, dia kena tahu ilmu fiqh. Paling tidak ilmu fiqh ni kena alim betul-betul. Kemudian ilmu bahasa Arab. Tak semua orang dapat ilmu bahasa Arab. Ustaz-ustaz ni, ustazah yang ada ni, tak semua boleh menguasai bahasa Arab. Ada ustaz yang tak boleh bercakap Arab pun, tapi baca kitab boleh. Ada orang yang tak boleh, yang boleh baca, boleh bercakap bahasa Arab, tapi nak baca kitab tak boleh. Ada orang yang Allah bagi pada mereka ni ilmu yang disebut dengan ilmu tafsir pada diri seorang, maka kita ambil ilmu yang mereka dapat ini sendiri. Ini ilmu-ilmu yang ada ni kita belajar, dan kita belajar daripada mereka, dan mengikuti jejak dan pemberian kepada seorang yang menunjukkan hikmah tadi kepada dirinya tanpa memandang siapa orang tersebut. Dapat ilmu
Katakanlah ilmu tu daripada orang kafir sekalipun, maka kita diajar supaya kita ambil ilmu daripada mereka ni sendiri. Walaupun dengan orang kafir, orang kafir ni dia ada kelebihan tersendiri. Katakanlah dia ada ilmu apa dia? Ilmu dalam masalah yang namakan dengan pembuatan teknologi yang dia ada pada mereka. Kita belajar dari mereka tanpa kita memandang dia ni orang kafir ke, dia orang Islam ke. Yang penting ilmu tu kita kena dapat terlebih dahulu. Ini dalam kehidupan kita. Suatu orang kafir dahulu, dia serang orang Islam, dia ambil segala ilmu yang ada. Di kota Baghdad, anda pernah cerita sebelum daripada ni, kota Baghdad itu di mana ilmu-ilmu yang banyak suatu ketika dahulu. Bila mereka dapat berjaya menguasai, menjatuhkan khilafah Islam, lalu mereka ambil ilmu orang Islam. Ilmu-ilmu yang ada ni mereka pindahkan ke negara barat. Buku-buku, kitab-kitab yang kecil-kecil ni yang mereka tak boleh faham, mereka jadikan jambatan dan mereka tenggelamkan dalam sungai Furat. Apabila mereka tenggelamkan dalam sungai Furat, sehingga berubah air sungai Furat itu menjadi warna biru. Berubah kerana apa dia? Kerana banyak sangat kitab-kitab dan ilmu-ilmu orang Islam yang diambil oleh orang barat. Kemudian orang barat bawa ke negara mereka. Apabila bawa ke negara mereka, mereka mengajar dan mereka sebut ini ilmu daripada kami. Dan anak-anak kita pun datang ke negara barat, kemudian belajar daripada mereka, dan akhirnya kita letakkan bahawa ilmu ni datang daripada mereka pula. Sebenarnya asalnya daripada orang Islam. Macam dalam bidang astronomi, dalam bidang teknologi, kaji bintang ni, siapa yang buat kajian? Yang berlaku gerhana, berlaku semuanya orang Islam. Orang barat didatang setelah mana kedatangan ilmu Islam yang datang ini sendiri. Sayang pada kita hari ni, kita anak-anak kita kena belajar dengan mereka pula, tak belajar dengan orang Islam yang asalnya ilmu ni datang daripada orang Islam, milik orang Islam. Oleh sebab itu pula seorang ahli syair mengatakan sebagaimana berikut: al-ilmu harbul lil fatal al-muta'ali kasayli harbul lil makanil ali. Ilmu pengetahuan itu akan menjadi perang kepada pemuda yang sombong. Lil fatal muta'ali, siapa-siapa yang sombong, ilmu tidak akan masuk dalam jasad dia. Kasailil harbul lil makanil ali, sebagaimana air bah ataupun air banjir menyatakan perang kepada tempat yang tinggi. Kamu tengok air yang kuat ini, air tsunami misalnya contohnya, kalau dia bergerak, kelajuan dia sama dengan kelajuan kapal terbang. Kan kita tengok bagaimana yang berlaku tsunami di Jepun. Kita tengok laju tak laju air tersebut, selaju mana? Selaju kapal terbang. Kita tengok bagaimana kenderaan kereta-kereta tu tergolek-golek macam kotak-kotak je. Macam kotak je. Dia tak kenal lagi siapa. Ada demikian juga dengan ilmu ni, dia akan, siapa-siapa yang sombong masuk dalam diri seorang, dia akan hilang. Hilang laju mana? Laju kapal terbang tu lah. Hilangnya ilmu apabila seorang yang menjadi sombong dalam hidup dia. Dengan huraian yang tertera di atas, maka tidak mungkin akan memperolehi ilmu melainkan dengan sikap merendahkan diri dan menekun dalam dengar apa yang diberikan oleh guru. Dalam kita belajar ni, tunduk kita ikut segala apa yang disusun oleh guru-guru kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna fi dhalika la dhikra liman kan lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam hal yang demikian menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati pengertian ataupun mempergunakan pendengaran dengan hati-hati yang ada pada mereka ini sendiri. Dalam surah itu terdapat, dalam ayat tadi terdapat ungkapan au alqas liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang mempunyai hati. Artinya suka menerima ilmu tadi sampai faham betul-betul pada tujuannya. Siapa yang belajarlah dalam bidang apa saja pun, bidang fiqh ke, bidang tasawuf ke, bidang yang namakan dengan tauhid ke, dia kena tahu tujuan dan matlamat dalam dia belajar. Sesudah menerima ilmu itu, lalu mengingati pula. Dah kita dapat ilmu, tolong ingatkan pada orang lain pula. Sebut pada orang lain, ingatkan pada orang lain. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita dapat ini. Perlu kita maklumi bahawa seorang itu baru kuasa ataupun dapat memahami ilmu manakala ia benar-benar tekun mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dapat ilmu ni dengan cara bagaimana? Dia kena dengar dan dengan penuh perhatian pada dia dan menghadirkan seluruh isi hatinya, yakni konsentrasinya
agar dapat memasukkan dalam hati dia segala perkara yang didengar oleh telinganya dengan seteliti mungkin, juga untuk menyatakan kelemahan diri dan kurang sekali pengetahuan yang ada pada dirinya. Ini maknanya pada diri kita ni, dalam kita belajar, pastikan kita dapat ilmu ni bagaimana? Dengan kita memandang dengan penuh perhatian terhadap yang kita belajar, barulah kita akan dapat perkara yang ni akan masuk dalam hati kita ni sendiri. Terberhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti tentang bagaimana ilmu yang boleh masuk pada diri seorang supaya kita boleh selamat dengan ilmu yang kita dapat ini sendiri. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan, ada beberapa soalan yang nak tanya ni, nak jawab sikit. Kawan ni, minta tolong. Adakah sah jika kita sembahyang atas air? Sebagai contoh, kita berada di atas air. Sah tak sah sembahyang? Sah sembahyang tersebut. Sembahyang ni asal apabila kita, walaupun dalam air sekalipun, kita sembahyang tu dalam keadaan kita sujud, cukup dengan syarat-syarat sembahyang, maka sah lah. Syarat-syarat dia apa dia? Ada rukuk, ada sujud, ada, cukup lengkap walaupun dalam air. Kadang-kadang anak-anak kita dalam program-program cuti sekolah ni, sengaja cikgu-cikgu ataupun fasilitator tu bawa ke sungai, sembahyang dalam sungai yang cetek. Kadang-kadang dia buat program demikian, nak ajar apa dia? Sembahyang ni cukup syarat je, tutup aurat, kemudian terjaga, ada wuduk, cukup dah rukun-rukun solat ni, maka sah sembahyang tersebut. Tak jadi masalah lah sembahyang. Tapi kalau ada tanah, kenapa pergi sembahyang dalam atas air tu? Dah ada dah tanah, kita pergi sembahyang kat atas air, buat penat dia kata. Nak suruh lemah boleh. Kemudian baru-baru ni saya dapat risalah tentang roti Maxima dan minyak seri murni yang tidak halal dimakan. Apakah pandangan Ustaz? Kalaulah misal contohnya ada bahan-bahan yang tak baik, maka tak bolehlah makan pada pandangan anda. Tapi anda sendirinya tak dapat maklumat jelas lagi benda ni. Cuma kalaulah betul daripada kajian yang dibuat, kemudian ada benda-benda yang kotor dan sebagainya, maka sebaik-baik tinggal. Kalau kita rasa ragu-ragu terhadap makanan kita, tinggallah. Tinggal itu lebih baik daripada kitanya menggunakan benda yang dilarang dalam makanan yang kita. Bagaimanakah kalau digunakan poliden sebagai penguat gigi? Sama jugalah. Supaya tidak longgar, adakah ia halal? Bahan tersebut perlu ditengok pada bahan. Kalau bahan itu terlibat dengan bahan yang diharamkan, maka tak boleh. Macam orang yang nak inai, guna inai ni. Inai rambut, pewarna rambut yang dia nak gunakan tersebut, dia kena tengok bahan apa yang dia nak guna. Kalau bahan tu yang digunakan tersebut benda yang diharamkan, maka tak boleh guna. Tu keadaan dia panggil. Bagaimana sekiranya kita sudah biasa bangun tahajud pukul 4 pagi, tapi apabila pertukaran masa di tempat yang lain yang awal 1 jam, tapi saya masih ikut masa yang sama. Dia begini, tahajud ni masa bila? Sebelum daripada subuh. Kalaulah awal, tak kira kita bangun pukul 4 ke, tapi sebelum ada daripada subuh, maka dibenarkan dalam syarak. Tapi kalau dah lepas pada waktu subuh, nak tahajud apa lagi? Tak ada dah tahajudnya. Jadi tak kira lah nak tahajud ni pukul 3 pagi ke, pukul 2 pagi ke, yang pentingnya sebelum mana subuh. Tu. Apa hukum dan adab bagi seorang yang melanggar kereta dan lari? Kejadian ini terjadi semasa pengajian minggu lepas. Kereta yang diparking di perkarang masjid telah dilanggar. Sila hubungi jika ada rasa tanggungjawab. Siapa langgar kereta orang tu, yang lari tu, adab kitanya kalau kita dah terlanggar kereta orang, tunggulah. Tunggu di tempat kereta tersebut dan kita kena rasa bertanggungjawab. Kalau kita tak bertanggungjawab terhadap benda demikian, kita lari, setakat mana kita boleh lari? Mati kita kena jawab juga.
Lepas pada kita masuk dalam kubur, boleh jadi kitanya masuk dalam kubur, lepas pada kita masuk dalam kubur kita boleh lepas lagi. Tapi di padang mahsyar, tapi masuk dalam kubur pun tak lepas dah. Tanya soalan, ditanya oleh malaikat, ni kamu ni hari Khamis ni dengan datang belajar kan? Lepas pada tu kamu langgar lari kereta orang ni. Yang ni pun nak jawab tak lepas dah kitanya. Siapa yang ada tanggungjawab ni, ni ada nombor telefon kat depan. Datang lepas pada ni, ambil nombor telefon ni, insya-Allah. Ustaz, bolehkah saya beri sebahagian zakat kepada Syria ataupun Palestin untuk membantu umat Islam di sana? Ini dikira sebagai fisabilillah ke? Ya, dikira fisabilillah. Umat Islam yang diuji di negara diuji di Syria sekarang amat dahsyat. Kita tengok keadaan yang berlaku lebih dahsyat daripada bumi Palestin. Palestin tu dahsyat dah, tapi yang dahsyat lagi di bumi umat Islam yang dilanda sekarang Syria. Kalau para hadirin sekalian tengok di Syria ni, menakut dan menggerunkan. Yang kita boleh tengok bagaimana pecah kepala, kemudian keluar otak, kemudian diikat kanak-kanak itu, digantung, kemudian disepak terajang, kemudian tergantung lah, mati tergantung kanak-kanak ni sendiri. Ada dalam Facebook tu banyak tersebar gambar-gambar demikian. Kita boleh tengok bagaimana sekarang. Yang terakhir yang anda tengok kemarin dulu, bila disuruh oleh sahabat anda, dia kata cuba tengok dalam link ni. Dia bagi link tersebut, anda tengok dia tembak seorang tua. Orang tua minta jalan, tentera Bashar ini. Dia tembak orang tua tu di tengah jalan. Lepas pada orang tua tu dah jatuh, mati, dia lengekkan pula dengan kereta kebal. Dia tindih dengan kereta kebal tu, hancur lebur mayat orang tua ni sendiri. Nak sebutnya bagaimana zalim tak zalim. Kemudian dia boleh ketawa. Dia ketawa kerana dia boleh tindih di atas mayat ini sendiri. Sekiranya saya bayar zakat sendiri, bukan melalui lembaga zakat, saya perlu beri kepada semua 8 asnaf ataupun mencukupi 1 ataupun 2 asnaf saja. Para hadirin sekalian, kalau kita ikut Imam Ghazali rahimahullah, dia kata kalau kamu bagi pada satu asnaf, dia boleh terkeluar daripada tahun depan, tak ada lagi dah dia asnaf zakat, maka itu lebih afdal daripada kamu bagi seluruhan asnaf. Imam Ghazali sebut demikian. Nanti kita akan jumpa lah dalam kitab pengajian kita ni, dalam bab zakat nanti kita akan jumpa demikian. Tapi kalau kita tak jumpa satu asnaf ni, bagi pada lembaga zakat itu lebih baik, supaya dia diagihkan. Tapi kalau kita berjumpa, kita serah sendiri, itu lebih utama. Itu cara demikian. Ni marah ni kalau sebut serah sendiri, lembaga zakat marah betul ni. Dia nak suruh, memanglah kita bagi pada lembaga zakat dia dapat 1/8. Kerana dia amil. Dia macam lembaga zakat Selangor, dia dapat 1/8. Katakanlah para hanskan bagi 800, 100 dapat pada lembaga zakat, kerana dia amil. 700 lagi baru dia agihkan pada yang lain. Itu cara demikian. Terpulanglah pada jemaah nak bagi. Kalau siapa yang nak resit, pergilah pada lembaga zakat. Yang apa dia, yang tak nak resit tu, itu lain dah. Itu cara demikian. Dia boleh serah sendiri dan sebagainya. Kemudian Ustaz tolong doa anak ni, insya-Allah kita doalah. Mudah-mudahan anak-anak kita ni berjaya dalam peperiksaan. Kelas Ustaz Abdullah Yasin esok 8 hari bulan 6, Jumaat di Dewan Seksyen 4 jam 9.30 pagi. Kemudian ada CD yang terbaru ni, CD kuliah-kuliah kita ni, akhlak murid terhadap guru. Kemudian apa ibrah di sebalik sirah, ada ibrah di sebalik sirah. Kemudian tafsir surah Hud ayat yang ke-78 ni, dilaknat homoseksual dan juga lesbian. Yang kita cerita tentang Bani puak-puak Lut. InsyaAllah adalah kat luar nanti. Kemudian di samping madu, jemaah yang minta tu madu, dan juga apa dia, ikan bilis. Ikan bilis tu kan, serunding bilis tu. Itu doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana wa qulub auladana fi imtihanihim. Allahumma yassir auladana fi imtihanihim, khususah ila Nur Hidayah binti Syahrir. Allahumma yassir auladana fi imtihanihim,
خصوصا إلى نور الشاه نزا محمد كمال. اللهم اشف مرضى، اللهم اشف مرضى فاطمة بنت عوام، اللهم اشف مرضى، اللهم شافي أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راهم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.